tujuan untuk memberikan pendedahan kepada belia berkenaan kesan keberhutangan yang serius dan kebankrapan ke atas seorang individu. AKPK turut menjalankan program literasi kewangan di peringkat pendidikan formal dalam usaha untuk menerapkan ilmu pengurusan kewangan di peringkat awal. AKPK telah memperkenalkan subjek pengurusan kewangan peribadi di institusi pengajian tinggi yang diiktirafkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia yang saya telah rujuk tadi, iaitu MQA, yang membawa 2 jam kredit. Subjek ini juga telah dilaksanakan di beberapa institut pengajian tinggi yang lain. Selain daripada itu, ilmu pengurusan kewangan turut diterapkan dan diintegrasikan dalam mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pendedahan awal terhadap pengurusan kewangan yang berhema amatlah penting dalam memupuk kesedaran di peringkat awal lagi. Soalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Senator Dr. Haja Wan Matina binti Wan Yusof, iaitu berkenaan dengan apakah kerajaan berhasrat untuk mengkaji untuk membenarkan bankrupt bekerja di bidang profesional seperti doktor, peguam dan akaunten selepas dilepaskan. Individu yang bankrupt tidak dihalang untuk bekerja dan boleh terus bekerja dengan majikan yang sama atau diambil bekerja oleh majikan yang baru. Namun demikian, bankrupt yang kerja dalam bidang profesional seperti akaunten adalah terikat dengan kelayakan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh badan profesional mereka dalam memelihara tahap profesional dan integriti profesion tersebut. Selain itu, kontrak pekerjaan melibatkan persetujuan antara majikan dan pekerja. Sehubungan dengan ini, bagi membenarkan bankrupt bekerja di bidang profesional, kajian berkenaan perkara ini perlu dilaksanakan dan sesi libat urus akan diadakan perlu diadakan dengan badan-badan profesional yang berkaitan. Soalan seterusnya yang ditimbulkan adalah adakah mereka yang terlibat dalam pelepasan secara automatik ini diberikan bantuan kemudahan kewangan untuk bangkit semula dalam kehidupan mereka dan masa depan pekerjaan mereka. Tuan Ibu Ketua, apa-apa bantuan kemudahan kewangan yang ingin disediakan memerlukan kajian yang lebih lanjut dan mendalam untuk menentukan bentuk bantuan yang bersesuaian yang boleh diberikan kepada bankrupt yang telah dilepaskan dari kebankrapan. Pada masa yang sama, kerajaan melalui agensi berkaitan secara berterusan memberikan khidmat nasihat kewangan seperti agensi kaunseling dan pengurusan kredit, menawarkan khidmat nasihat kewangan secara percuma untuk memastikan bankrupt dapat menguruskan kewangan yang lebih baik setelah diberikan peluang kedua oleh kerajaan. Saya ingin menyentuh lagi kepada usaha-usaha kerajaan untuk menyelesaikan ataupun mengatasi kebankrapan di kalangan belia oleh kerana isu ini telah pun ditimbulkan oleh beberapa yang berhormat tadi. Seperti yang saya katakan tadi, kerajaan telah mengambil pelbagai usaha untuk menyelesaikan isu kebankrapan di kalangan masyarakat, termasuklah golongan belia. Antara usaha-usaha dari aspek perundangan, Tuan Ibu Ketua, adalah seperti berikut. Seperti yang kita sedia maklum, dalam tahun 2022, the threshold untuk ambang keberhutangan bankrupt telah pun ditingkatkan atau dinaikkan kepada RM1,100 dari RM50,000. Dan pada tahun 2017, perkiraan sukarela ataupun dengan izin voluntary arrangement telah diperkenalkan di bawah akta ini untuk membolehkan individu yang berhadapan dengan prosiding kebankrapan memohon kepada mahkamah untuk penggantungan prosiding dan berunding dengan pemiutang berhubung plan cadangan bayaran balik hutang. Apabila satu persetujuan dicapai, tiada keperintah kebankrapan akan direkodkan. Kerajaan juga telah melaksanakan dasar peluang kedua kepada rakyat yang telah diisytiharkan bankrupt
Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa sesi pembentangan belanjawan 2023 pada 24 bulan 2 lalu. Bermula 1 bulan 3 2023, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk melepaskan bankrupt dengan jumlah hutang berskala kecil di bawah jumlah RM50,000 yang memenuhi syarat. Setakat 30 bulan 4 2023, sebanyak 4,228 kes yang melibatkan bankrupt yang berhutang dalam skala kecil telah dilepaskan melalui sijil KPI. RUU ini juga telah mencadangkan penambahbaikan kepada seperti yang kita telah sedia maklum kepada Seksyen 33C agar bankrupt dapat dilepaskan daripada kebankruptan dalam tempoh singkat, iaitu antara 3 hingga 5 tahun. Agensi kerajaan juga berperanan penting untuk membantu membendung masyarakat masalah kebankrapan di kalangan rakyat. Pertamanya, AKPK menawarkan khidmat nasihat dan kaunseling kewangan, program pengurusan kredit dan penstrukturan semula utang secara percuma kepada mereka yang berdepan dengan masalah keberhutangan. Dan Jabatan Insolvensi Malaysia sentiasa melaksanakan program-program seperti yang saya telah pun sebut tadi, program-program kesedaran seperti Hari Bersama Pelanggan dan Klinik Insolvensi. Saluran media sosial juga digunakan untuk menggalakkan bankrupt berurusan dan bekerjasama dengan MDI agar bankrupt dapat memahami serta menjalankan tanggungjawabnya. Perkara tersebut dapat membantu bankrupt untuk keluar daripada kebankrapan dalam tempoh yang singkat. Berkenaan dengan isu penjawat awam yang terlibat dengan kes kebankrapan sehingga kini dan apakah tindakan yang telah diambil untuk membantu mereka. Berdasarkan statistik bagi tahun 2019 hingga bulan 5 2023, sebanyak 3,770 kes kebankrapan telah direkodkan melibatkan penjawat awam. Bagi kes kebankrapan melibatkan penjawat awam, Jabatan Insolvensi Malaysia perlulah mengemukakan laporan berhubung bankrupt kepada Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 14.2 Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Juga telah pun ditimbul sejauh mana kempen kesedaran bagi mengurangkan kes muflis khususnya di bangku sekolah. Dan beberapa cadangan telah pun dibuat supaya kerajaan memberi lebih peruntukan untuk menjalankan program kesedaran pengurusan kewangan bagi memastikan golongan muda khususnya di peringkat sekolah sebagai kesedaran ataupun pendedahan awal. Dan ini betul dalam usaha untuk menerapkan ilmu pengurusan kewangan di peringkat awal, AKPK telah memperkenalkan subjek pengurusan kewangan peribadi di institusi pengajian tinggi. Seperti yang telah pun saya sebut tadi. Pada masa sekarang belum ada subjek khusus berkenaan pengurusan kewangan di peringkat sekolah. Walau bagaimanapun elemen pengurusan dan perancangan kewangan telah diintegrasikan dalam mata pelajaran di sekolah. Di peringkat sekolah menengah, elemen pengurusan dan perancangan kewangan dalam pendidikan kewangan telah diintegrasikan dalam mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, pendidikan moral dan pendidikan Islam. Selanjutnya, elemen ini turut diintegrasikan dalam mata pelajaran elektif iaitu ekonomi, prinsip akaunan, perniagaan, sains rumah tangga dan pertanian yang melibatkan pelajar di peringkat menengah atas. Saya akan merumuskan. Lagi panjang. Tak berapa panjang, mungkin I'll try dalam seminit. Terima kasih. Juga telah pun ditimbulkan soalan berkenaan apakah kerajaan bercadang untuk mengkaji atau mewujudkan dasar jangka masa panjang untuk
mensasarkan rakyat Malaysia bebas bankrupt hutang di masa akan datang. Bagi Jabatan Insolvensi Malaysia, rang Undang-Undang Insolvensi Pindahan 2023 merupakan antara usaha jangka masa panjang kerajaan untuk mensasarkan rakyat Malaysia dibebaskan daripada keberhutangan dan masalah kebankrapan. Seperti yang telah pun kami membahas secara mendalam, usaha-usaha melalui pindahan untuk di bawah Seksyen 33C akan sudah tentunya akan memberi penambahbaikan kepada masalah kebankrapan dan hutang secara long term. Selain daripada itu, usaha jangka panjang telah dilaksanakan oleh AKPK dalam menyediakan program pengurusan kewangan dan literasi kewangan yang berterusan. Literasi kewangan juga telah diintegrasikan di peringkat sekolah seperti yang saya kata tadi. Akhirnya saya menyentuh kepada soalan Datuk Seri Haja Zuraina binti Musa yang tanya berkenaan sama dengan creditors, sama ada mereka telah pun juga dipertimbangkan. So, sudah tentunya dalam membuat kajian creditors juga diambil kira oleh kerana mereka merupakan pihak yang juga berkepentingan. Tapi perlu ditekankan di sini Tuan Yang Bertuah bahawa di bawah akta ini masih terdapat ruang untuk membuat judicial review, iaitu di bawah Seksyen 86 dan juga di bawah Seksyen 33C kurungan 4, di mana sekiranya seorang kreditor itu tidak berpuas hati terhadap keputusan KPI, beliau boleh membawa perkara itu ke mahkamah bagi tujuan keputusan itu direview. So itu merupakan salah satu safeguard yang masih dikekalkan di bawah akta ini bagi tujuan menjaga kepentingan kreditor juga. Saya rasa Tuan Yang Bertuah, itu saja jawapan saya yang telah pun saya berharap menyentuh semua persoalan yang ditimbulkan. Itu Tuan Yang Bertuah, boleh saya mencelah? Ya. Boleh saya mencelah satu soalan saja, Tuan Yang Bertuah? Boleh. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, jawapan yang very precise, alhamdulillah syukur. Tetapi saya mungkin terlepas pandang mengenai jawapan garis panduan untuk KP insolvensi itu, supaya keadilan terhadap semua pihak terjamin dengan hanya menggunakan budi bicara. SOP lah dengan izin jika ada. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Saya sebelum itu ingin membuat satu pembetulan kepada jawapan saya tadi. Bila saya rujuk kepada judicial review, actually ianya merujuk kepada rayuan. Seorang kreditor boleh membuat rayuan terhadap satu keputusan KPI, bukan judicial review. Itu adalah satu kesilapan. Saya minta maaf. Untuk isu guidelines, sama ada terdapat guidelines untuk KPI untuk melaksanakan budi bicara mereka ataupun budi bicara beliau. Untuk makluman Tuan Yang Bertuah, kuasa KPI telah diperuntukkan dalam akta ini dan pertimbangan perkara-perkara yang perlu diteliti juga dinyatakan dengan jelas dalam akta dan kaedah-kaedah yang berkenaan. Selanjutnya, mana-mana pihak seperti yang saya katakan boleh merayu, tetapi sama ada guidelines seterusnya akan dibuat. Kami mungkin akan membuat kajian yang seterusnya, oleh kerana ini merupakan satu isu yang penting. I think it is an important issue, dan juga kami akan seperti yang saya kata membuat kajian yang sewajarnya. Itu saja Tuan Yang Bertuah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli Yang Berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju. Tidak ada yang tak setuju. Rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang.
Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Insolvensi 1967. Majlis dalam jawatankuasa. Fasal-fasal 1 hingga 17. Tak ada orang nak cakap? Tak ada. Pasal-pasal 1 hingga 17 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Menteri. Tuan Yang Bertuah, saya mohon mencadangkan iaitu bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Semua suara bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Menteri. Tuan Yang Bertuah, saya mohon memaklumkan iaitu rang undang-undang insolvensi pindahan 2023 telah ditimbangkan dalam jawatankuasa yang dipersetujui tanpa pindaan. Saya mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali ketiga dan diluluskan sekarang. Saya menyokong. Terima kasih, Yang Bertuah. Saya mohon menyokong. Masalahnya ialah bahawa rang undang ini dibaca kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang setuju kata setuju. Yang tidak setuju katakan tidak. Semua suara bersetuju rang undang ini dibaca kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Insolvensi 1967. DR1 Palang 2023 Rang Undang-Undang Pencetakan Teks Al-Quran Pindaan 2023 Bacaan kali yang kedua. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Bertuah, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang pencetakan teks Al-Quran Pindaan 2023 dibaca di Dewan Negara ini sekarang. Tuan Yang Bertuah, berikutan keputusan Majlis Mesyuarat Raja-Raja kali ke-129 pada 8 Februari 1984 demi menjaga kesucian ayat-ayat Al-Quran di negara ini, rang undang-undang pencetakan teks Al-Quran 1986 telah dibentang dan diluluskan di Parlimen pada 8 April 1986 dan telah dikuatkuasakan pada 1 Januari 1987 melalui PU-B 763/1986. Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986 APTQ 1986 bertujuan untuk mengawal pencetakan, penginputan, penjualan, penerbitan, pengedaran teks Al-Quran dan bahan Al-Quran. Pentadbiran dan penguatkuasaan akta ini adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri. Bagi melaksanakan fungsi di bawah akta ini, Lembaga Pengawalan dan Pelaksanaan Pencetakan Al-Quran LPPQ telah diwujudkan melalui peruntukan Seksyen 3 APTQ 1986. LPPQ berperanan untuk menjalankan fungsi di bawah APTQ 1986 dan lembaga adalah tertakluk kepada kawalan, pengawasan dan arahan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Keahlian LPPQ terdiri daripada 15 orang yang mewakili negeri-negeri di Malaysia termasuk Wilayah Persekutuan serta Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Jabatan Perdana Menteri. Pelantikan ahli LPPQ bagi Wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak dibuat oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, manakala negeri-negeri lain oleh Raja Negeri masing-masing. Akta ini dicadangkan untuk dipinda oleh Lembaga Pengawalan dan Pelaksanaan Pencetakan Al-Quran LPPQ bagi menambah baik dan pastikan APTQ 1986
selaras dengan pengedaran waktu dan perkembangan semasa supaya ia lebih realistik, efisien dan mantap. Keanggotaan LPPQ termasuk dari sudut kedudukan LPPQ yang lebih kemas dan kukuh serta penguasaan yang lebih wajar dan sesuai. Mesyuarat Persidangan Ketua-Ketua Jabatan PKJ seluruh Malaysia kali ke-93 yang bersidang pada 31 Mac 2014 telah bersetuju dengan cadangan pindaan dan mencadangkan supaya cadangan pindaan diangkat sembah bagi minta perkenan Majlis Raja-Raja. Mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam MKI yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 28 Jun 2016 juga telah bersetuju dengan cadangan pindaan IPTQ 1986 dan mengesyorkan supaya cadangan pindaan diangkat bagi perkenan Majlis Raja-Raja. Tan Sri Ketua, cadangan pindaan IPTQ 1986 juga telah dibentang dan dibincang dengan kesemua Majlis Agama Islam Negeri dan segala input serta pandangan daripada MAIN telah diambil kira dalam penyediaan cadangan pindaan ini. Selanjutnya, cadangan pindaan IPTQ 1986 ini telah dibentang kepada Perkaunsil Majlis Raja-Raja pada 23 Mei 2017. Penyimpan Moh Besar Raja-Raja melalui surat bertarikh 14 November 2017 telah memaklumkan perkenan Majlis Raja-Raja atas cadangan pindaan IPTQ 1986. Setelah mendapat perkenan daripada Majlis Raja-Raja, draft cadangan pindaan IPTQ 1986 telah dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara pada 25 Januari 2018 untuk semakan dan kelulusan sebelum dikemukakan kepada Jemaah Menteri untuk pertimbangan. Namun, pelaksanaan cadangan pindaan IPTQ 1986 ini tertangguh ekoran daripada perubahan kerajaan yang merintah pada tahun 2018. Pada 1 September 2020, cadangan pindaan IPTQ 1986 ini diteruskan semula atas arahan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri yang baru. Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri juga telah meminta agar Majlis Raja-Raja disembah maklum mengenai kedudukan terkini pindaan IPTQ 1986 semasa mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-257. Oleh demikian, pada 4 Januari 2021, Majlis Raja-Raja secara berutus telah mengambil maklum mengenai kedudukan terkini pelaksanaan cadangan pindaan IPTQ 1986. Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 15 Jun 2022 ketika menimbangkan memorandum daripada Menteri Dalam Negeri nombor M330/2022 telah bersetuju supaya rang undang-undang RUU Percetakan Teks Al-Quran Pindaan 2022 dibentang di Parlimen. RUU ini telah berjaya dibaca untuk kali pertama pada 19 Julai 2022. Majlis Dialog Rang Undang-Undang Akta Percetakan Teks Al-Quran Pindaan 2022 bersama Ahli Parlimen Backbenchers Council telah diadakan pada 3 Ogos 2022, manakala bacaan kali kedua dan ketiga telah diluluskan tanpa bahas di Dewan Rakyat pada 3 Oktober 2022. Rang undang-undang ini tidak sempat dibaca di Dewan Negara yang dijadualkan bersidang pada 21 November 2022 kerana pembubaran Parlimen pada 14 ke-14 pada 10 Oktober 2022. Oleh itu, pindaan rang undang-undang ini perlu dibentangkan semula dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang baru sebelum didaftar dan dibahaskan semula di Parlimen. Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 18 Januari 2023 ketika menimbangkan memorandum daripada Menteri Dalam Negeri nombor M25/2023 telah bersetuju supaya rang undang-undang percetakan teks Al-Quran Pindaan 2023 dibentang di Parlimen. Rang undang-undang percetakan teks Al-Quran Pindaan 2023 telah melalui bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada 15 Februari 2023. Selain itu, sesi taklimat pindaan kepada yang di-Pertua Dewan Rakyat telah diadakan pada 24 Februari 2023. Rang undang-undang ini telah berjaya dibaca, dibahas untuk bacaan kali kedua dan ketiga pada 22 Mei 2023 lalu. Secara umumnya, rang undang-undang percetakan teks Al-Quran Pindaan 2023 ini merangkumi perkara-perkara berikut. Demi menjaga kesucian Al-Quran agar tidak dicemari dan disalahguna oleh golongan yang tidak bertanggungjawab, terutama dari segi penerbitan dan percetakan, jumlah penalti
yang diperuntukkan dalam IPTQ 1986 dilihat tidak memadai lagi dan perlu dinaikkan bagi memberikan pengajaran kepada seseorang yang melakukan kesalahan di bawah akta ini selaras dengan kesucian dan keagungan Al-Quran. Untuk makluman, Al-Quran di negara ini yang hendak diterbit, dijual, diedar dan diimport dalam negara perlu melalui permohonan kepada KDN. Setelah permohonan diterima, proof akhir teks Al-Quran akan disemak oleh ahli jawatankuasa penyemakan dan pilihan teks Al-Quran KDN. Setelah penilaian dan penyemakan dilaksanakan, proof akhir teks Al-Quran tersebut akan diperauki melalui mesyuarat lembaga pengawalan dan pelaksanaan pencetakan Al-Quran. Setelah diperauku oleh LPPQ, maka proof akhir teks Al-Quran tersebut boleh dicetak dan diterbitkan serta boleh diedar di dalam negara. Al-Quran yang telah diperauku oleh LPPQ mestilah mengandungi nombor perakuan dan pelekat hologram KDN. Tan Sri Ketua, dari tahun 2018 sehingga Januari 2023, penguatkuasaan KDN telah melaksanakan sebanyak 63,408 pemeriksaan di lapangan dan permis di seluruh negara. Sepanjang tempoh 6 tahun itu, sebanyak 108,992 jumlah rampasan yang bernilai ringgit Malaysia RM2,341,797.50 melibatkan naskah Al-Quran yang merujuk kepada teks Al-Quran berbahasa Arab yang mengandungi 1 juz atau lebih dan bahan Al-Quran yang merujuk kepada dokumen yang mengandungi mana-mana ayat Al-Quran yang tiada perakuan Kementerian Dalam Negeri. Dalam tempoh yang sama, sebanyak 50,356 pemeriksaan dan operasi di pintu masuk telah dilaksana dan sebanyak 894,071 konsignan dan bungkusan telah diperiksa dengan nilai rampasan melalui pintu masuk negara berjumlah ringgit Malaysia 4,129,970.30 sen yang melibatkan sebanyak 63,183 penahanan naskah Al-Quran dan bahan Al-Quran yang tiada perakuan Kementerian Dalam Negeri. Peningkatan kesalahan-kesalahan ini jelas menunjukkan bahawa terdapat keperluan meningkatkan penalti di bawah akta ini supaya kemuliaan Al-Quran terpelihara. Buat masa ini, dalam IPTQ 1986, naskah Al-Quran versi tulisan Braille tidak dimasukkan dalam akta. Terdapat keperluan agar penulisan Al-Quran menggunakan tulisan Braille dikawal rapi agar tidak disalahguna dan diseleweng. Oleh demikian, pindaan akta diluas meliputi penggunaan tulisan Braille dalam teks Al-Quran dan bahan Al-Quran. Tiada peruntukan yang dinyatakan dalam IPTQ 1986 mengenai kuasa pegawai awam, iaitu penguatkuasa Kementerian Dalam Negeri khasnya untuk menjalankan siasatan bagi kesalahan di bawah akta ini. Ini menyebabkan pegawai-pegawai penguatkuasa tidak boleh menjalankan siasatan bagi mana-mana kesalahan di bawah akta ini. Amalan sedia ada, segala siasatan bagi kes di bawah IPTQ 1986 akan dirujuk kepada pihak Polis Diraja Malaysia, iaitu PDRM, untuk siasatan lanjut sebelum pihak Timbalan Paduaraya memutuskan tindakan selanjutnya. Akta sedia ada juga tidak memberi kuasa bagi pihak kementerian untuk melaksana kompaun bagi kesalahan di bawah IPTQ 1986. Justru, nilai kompaun ditetapkan dengan amaun yang tidak melebihi 50% amaun denda maksimum. Kaedah ini adalah langkah segera untuk pelaksanaan penguasaan bersifat kawalan dengan mengkompaun mereka yang melakukan kesalahan sebelum suatu pertuduhan dimulakan di bawah akta ini. Dan bagi menambah baik tabi urus Lembaga Pengawalan dan Pelaksanaan Pencetakan Al-Quran LPPQ, beberapa cadangan penambahbaikan diadakan khususnya tempoh lantikan ahli lembaga sepanjang menjalankan tugas di bawah IPTQ 1986 ini. Wujudnya pelantikan ahli silih ganti agar quorum mesyuarat dipenuhi bagi mendapat keputusan lebih cepat dan efisien. Selain itu, sebelum ini, lembaga tidak dilindungi daripada apa jua tindakan semasa menjalankan tugas serta tiada seksyen yang jelas untuk mereka mengeluarkan apa juga arahan serta garis panduan bagi mengawal selia akta ini. Lembaga juga diberi tanggungjawab bagi memastikan kaedah penulisan yang ditentukan melalui tulisan Ram Osmani dalam
penulisan teks Al-Quran di Malaysia. Maka dengan pindahan ini mampu memantapkan pengurusan lembaga. Tan Sri Ketua, Rang Undang-Undang Pencetakan Al-Quran Pindaan 2023 ini mengandungi 22 fasa seperti berikut. A. Fasa 1 membentukkan bagi perkara yang berhubung dengan tajuk ringkas akta dan tarikh permulaan kuasa. B. Fasa 2 bertujuan meminda Seksyen 2 Akta 326 dengan memasukkan tulisan Braille dalam tulisan bahasa Arab. Fasa 3, 4, 6, 16 dan 18 bertujuan untuk meminda Seksyen 3, Seksyen 6, Seksyen 7, Seksyen 15 dan Seksyen 18 untuk memantapkan lembaga termasuk tempoh pelantikan, penetapan anggota silih ganti, tata kelola pengurusan lembaga serta kuasa lembaga adalah untuk menolak mana-mana penulisan selain kaedah penulisan yang telah ditentukan oleh lembaga. Fasa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 bertujuan untuk meningkatkan kadar denda dengan meminda Seksyen 5, Seksyen 6, Seksyen 7, Seksyen 8, Seksyen 9, Seksyen 10, Seksyen 11, Seksyen 13 dan Seksyen 14. Seksyen ini adalah berkaitan peningkatan kadar denda dan penjara iaitu dari RM5,000 hingga RM20,000 atau 1 tahun ke 5 tahun penjara kepada denda tidak melebihi RM50,000 atau 5 tahun penjara. Pasal 15 pula bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 14A ke dalam Akta 326 berkenaan kuasa untuk menyiasat apa-apa kesalahan di bawah akta ini diberikan kepada mana-mana pegawai awam yang diberi kuasa secara bertulis oleh Majlis Agama Islam suatu negeri atau wilayah persekutuan. Bagi fasa 16, ia bertujuan meminda subseksyen 15-1 dengan memberi Mahkamah kuasa untuk pelucutan hak suatu teks Al-Quran atau bahan Al-Quran jika tidak mengikut kaedah penulisan yang telah ditentukan oleh lembaga. Bagi Seksyen 17, bertujuan meminda Seksyen 17 Akta 326 dengan meluaskan penguasaan dengan elemen menyita, menahan, memeriksa serta aktiviti penguasaan dilaksanakan. Bagi fasa 18 pula bertujuan untuk meminda Seksyen 18 berkaitan teks Al-Quran dan bahan Al-Quran yang disita dan ditahan di bawah Seksyen 17 Akta 326 dikembalikan kepada orang yang daripadanya ia disita tidak lewat daripada 6 bulan dari tarikh penyitaan itu jika lembaga memperakuinya mengikut kaedah penulisan yang ditentukan atau dilupuskan mengikut apa-apa cara yang difikirkan patut oleh lembaga jika lembaga memperakui bahawa ia tidak mengikut kaedah penulisan yang ditentukan oleh lembaga. Bagi fasa 19 pula, ia bertujuan memasukkan seksyen baru 20A ke dalam Akta 326 berkenaan pengkompaunan kesalahan sebelum suatu pertuduhan dimulakan. Fasa 20 pula bertujuan memasukkan subseksyen baru 21A dan 21B ke dalam Akta 326 bagi melindungi lembaga dengan disifatkan sebagai perkhidmat awam sebagaimana Kanun Kesiasatan Akta 574 dan pemakaian Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948. Bagi Seksyen 21 bertujuan memasukkan seksyen baru 26 ke dalam Akta 326 bagi memberi lembaga kuasa untuk mengeluarkan garis panduan dan arahan untuk mengawal selia akta ini dan pasal 22 bertujuan untuk mengadakan peruntukan pengecualian. Oleh itu, cadangan pindaan IPTQ 1986 ini amat penting kerana bertujuan memperkukuhkan kuasa penguasaan pegawai awam yang diberi kuasa di bawah Akta 326 dan untuk menaikkan jumlah penalti serta penyelarasan peruntukan undang-undang dengan pengedaran waktu dan perkembangan isu semasa ketika ini. Tan Sri Ketua, oleh itu saya mohon mencadangkan. Terima kasih. Ada sejumlah 7 orang yang telah mendaftar untuk membahas. Tapi sebelum saya meminta pembahasan, minta maaf, ada yang menyokong? Saya mohon menyokong Tan Sri Ketua. Terima kasih.
sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi, sebelum saya menjemput ahli-ahli berhormat untuk membahas, biar saya membuat pengisytiharan dahulu ya. Ahli-ahli yang berhormat merujuk kepada peruntukan Peraturan Mesyuarat 11/5, Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara yang baru, seperti yang telah diluluskan pindaannya oleh Majlis dalam sesi mesyuarat yang lalu. Saya hendak menetapkan bahawa Majlis Dewan Negara hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai diputuskan dan diluluskan bracket DR 12023 Rang Undang-Undang Pencetakan Teks Al-Quran Pindaan 2023. Seperti yang ditera di nombor 2 dalam aturan urusan mesyuarat hari ini, dan selepas itu Majlis Mesyuarat ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Selasa 20 Jun 2023. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan ialah satu akta untuk meminda Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986. Dibaca kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Ahli-ahli yang berhormat, di hadapan saya ada seramai 7 orang ahli yang hendak membahas. Maka saya membuat ketetapan bahawa masa yang diberikan adalah 7 minit. Ahli-ahli yang berhormat, sila. Boleh teruskan. Saya dulu. Kita nak Saya ada 2 orang ini yang saya dah tangguh daripada tadi. Dr. Hajah Wan Marina daripada tadi pun tak dapat jawab soalan. Jadi saya ingat masa itu. Saya persilakan Yang Berhormat Dr. Hajah Wan Marina. Terima kasih Tan Sri Speaker di atas kebenaran saya memulakan perbahasan bagi Rang Undang-Undang Percetakan Teks Al-Quran Pindaan 2023 pada petang ini. Pertamanya saya nak ucapkan tahniah kepada kerajaan ataupun Kementerian Dalam Negeri kerana berjaya membawa RUU ini ke Dewan Negara untuk dibentang dan dibahaskan. Mendengar tadi panjang rentetan mesyuaratnya, libat urusnya sehinggalah ke hari ini kita dapat bentangkan di Dewan Negara. Mushaf Al-Quran Braille Malaysia juga telah dilancarkan pada April tahun lepas, dan pindaan akta ini amat bertepatan pada masa ini demi menjaga kemuliaan dan ketulinan Al-Quran bukan sahaja dalam bahasa Arab tetapi juga dalam bahasa Braille. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi memberi panduan dan petunjuk kepada seluruh manusia, petunjuk jalan menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memeliharanya, dan kerana itu Al-Quran tetap terpelihara dan terjamin daripada sebarang perubahan. Pemeliharaan Al-Quran dalam pelbagai bentuk teknologi termasuk fizikal, digital serta hafazan menjadi bukti kukuh bahawa Al-Quran tetap terpelihara daripada segala kekurangan dan kesilapan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala melindungi Al-Quran daripada pendebatan tentang intipatinya, daripada mendustakannya, daripada mempersendakannya, daripada mengubahnya, daripada menggantikannya, daripada menambah atau mengurangkannya pada bila-bila masa dan dalam mana-mana zaman. Takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala berjalan dalam penjagaan Al-Quran. Ketika ayat-ayat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan di depan para sahabat dan memerintahkannya untuk mencatatnya. Al-Quran ini diwahyukan secara lisan, namun Al-Quran sendiri secara konsisten menyebut sebagai kitab yang tertulis, seperti maksud surah As-Sur ayat yang kedua, demi kitab yang tertulis dengan rapi.
Saya nak cuba pendekkan ucapan saya. Sesungguhnya Allah SWT menjamin Al-Quran menerusi firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah ke dalam hatimu supaya engkau wahai Muhammad menjadi seorang daripada pemberi peringatan kepada umat manusia. Ia diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata. Surah Al-Syu'ara ayat 192 hingga 195. Tuan Yang di-Pertua, pada 13 November 2022 yang lalu, Kementerian Dalam Negeri telah merampas 2,874 naskah Al-Quran tanpa kelulusan Lembaga Pengawalan dan Pelesinan Pencetakan Al-Quran LPPQ Kementerian Dalam Negeri yang bernilai lebih RM500,000. Menurut laporan portal Asro Awani, serbuan dibuat berikutan maklumat disikan pada 2018. Soalan saya, mengapakah pihak berkuasa mengambil masa yang begitu lama dan panjang untuk membuat risikan dan membuat tindakan sebuan dan serta dan rapasan dibuat daripada 2018 sehingga 2022 November lalu. Mengambil masa hampir 4 tahun untuk rapasan dibuat kepada Quran yang tidak mendapat kelulusan daripada LPPPQ. Dan bagaimana kerajaan memantau dan melaksanakan penguatkuasaan bagi memastikan tiada kemasukan Al-Quran bercetak yang tidak mendapat kelulusan dari Lembaga Pengawalan dan Pelesinan Percetakan Al-Quran LPPQ Kementerian Dalam Negeri. Ini dua soalan saya, dan soalan saya yang terakhir adalah, adakah akta ini juga dapat melindungi, memberi perlindungan kepada kemuliaan Al-Quran yang Al-Quran dalam bentuk aplikasi di telefon pintar atau di atas talian dan juga di halaman sesawang. Untuk itu saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita jemput Yang Berhormat Datin Ros Suryati Alang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, saya bangun untuk turut serta dalam pembahasan rang undang-undang percetakan teks Al-Quran pindaan 2023. Al-Quran merupakan kitab suci yang tinggi nilainya. Sebelum saya memulakan pembahasan saya ingin menyatakan kesyukuran dan tahniah kepada pihak kementerian kerana membawa rang undang-undang yang saya lihat amat bertepatan dengan Malaysia, yang meletakkan Islam sebagai agama resmi negara dan menjunjung rakyat Malaysia yang beragama Islam, di mana menjadi kewajipan kepada kita untuk memelihara kesucian Al-Quranul Karim. Saya bersyukur dan dengan hasrat dan iltizam kerajaan Madani komited agar rang undang-undang ini adalah untuk meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi dengan memperkemaskan pindaan-pindaan dalam undang-undang, iaitu terutama yang antara lain memberi kuasa siasatan, kompaun, meningkatkan hukuman dan pengurusan lembaga yang lebih efisien. Al-Quran di negara ini yang hendak diterbitkan, dijual, diedar dan diimport dalam negara perlu melalui permohonan dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah permohonan diterima, proof akhir teks Al-Quran akan disemak oleh Lembaga Jawatankuasa Penyemakan dan Penilaian Teks Al-Quran di bawah Kementerian Dalam Negeri. Saya ingin terus menjurus kepada soalan saya kepada pihak kementerian, iaitu saya ingin tahu mengenai komposisi ahli lembaga ini dan juga tempoh jawatan yang disandang oleh mereka semasa menjadi ahli lembaga. Seterusnya saya ingin tahu mengenai tempoh lantikan adalah selama 3 tahun dan apakah kriteria kelayakan yang mesti ada pada setiap ahli lembaga untuk memegang jawatankuasa dalam lembaga ini. Selain dari itu, adakah wakil setiap negeri turut ada dalam lembaga? Ini kerana apabila berkait dengan agama Islam, setiap negeri adalah tertakluk kepada Jabatan Agama setiap negeri. Sejauh mana kerjasama dengan yang kementerian terima dari peringkat negeri dan adakah
kemungkinan berlaku pertindihan kuasa antara peringkat negeri dan persekutuan. Oleh kerana lembaga ini akan membuat penilaian mengenai proof teks Al-Quran, sejauh mana kaedah atau mekanisme untuk mereka meninjau dan menilai teks sedia ada. Ini kerana kita lihat di Kuala Lumpur saja, kedai-kedai buku menjual dengan banyak sekali teks Al-Quran dan bahan agama kepada orang ramai. Dengan adanya RUU ini, adakah kementerian dapat memantau teks terbaru yang dicetak? Ini kerana teks yang telah diakui oleh LPPQ, di mana proof akhir teks Al-Quran tersebut boleh dicetak dan diterbitkan serta boleh diedar dalam negara. Al-Quran yang telah diperakui oleh LPPQ mestilah mengandungi nombor perakuan dan pelekat hologram Kementerian Dalam Negeri. Soalan saya, bagaimana pula dengan meneliti teks sedia ada di pasaran? Apakah kementerian sedia memantau teks serbitan lama atau menunggu laporan dibuat oleh orang awam sekiranya berlaku salah teks yang dicetak? Tuan Yang di-Pertua, dalam kita melihara teks Al-Quran, kita tidak boleh lari dari pihak yang tidak bertanggungjawab mencemarkan kesucian teks Al-Quran itu sendiri. Pernah tersiar di berita ada pihak yang tidak bertanggungjawab telah membuang naskah suci itu di dalam longkang. Atau teks Al-Quran yang dicetak tetapi tertinggal 1 atau 2 surah demi untuk mengaburi pembeli dan pembaca. Saya juga ingin menyentuh mengenai kedai-kedai dan restoran yang pamer tulisan Al-Quran untuk menarik pelanggan beragama Islam. Saya rasa kita semua sedia maklum berlaku juga kes di mana kedai memamparkan surah atau ayat suci Al-Quran tetapi tuan punya kedai bukan beragama Islam. Saya ingin tahu adakah terdapat peruntukan di bawah rang undang-undang ini di mana kita boleh mengambil tindakan terhadap mereka. Seterusnya saya ingin beralih kepada Seksyen 5 hingga Seksyen 14 pada rang undang-undang ini. Ia berhubung meningkatkan kadar denda dan penjara iaitu dari 5,000 hingga 20,000 atau 1 tahun ke 5 tahun. Saya ingin cadangkan kepada kerajaan oleh kerana kita wajib pelihara teks suci Al-Quran, maka naikkan kadar denda kepada melebihi 70,000 atau 7 tahun penjara. Ini sebagai pengajaran bagi mereka di luar sana agar tidak terfikir untuk mengganggu-gugat kesucian Al-Quran itu sendiri. Tuan Yang di-Pertua, dari tahun 2018 hingga Januari 2023, sebanyak 108,992 telah direkod dengan jumlah rampasan yang bernilai lebih dari 2 juta. Peningkatan kesalahan-kesalahan ini jelas menunjukkan bahawa terdapat keperluan meningkatkan penalti di bawah akta ini supaya kemuliaan Al-Quran terus terpelihara. Baru-baru ini telah dianjurkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di WTC. Di Pesta Buku tersebut, pelbagai booth menjual teks-teks agama dan tidak lupa juga naskah Al-Quran. Malangnya saya melihat hanya segelintir saja mempunyai pelekat hologram. Ini belum ditambah pula dengan naskah Al-Quran terbitan luar negara. Soalan saya, bagaimana pula dengan mekanisme pemantau untuk Al-Quran yang dicetak di luar negara? Bagaimana pula dengan yang dijual dalam talian atau secara persendirian? Selain dari itu, saya juga ingin tahu adakah berlaku sebarang rampasan buku atau teks semasa Pesta Buku Antarabangsa baru-baru ini oleh kementerian. Ini kerana setiap kali penganjuran Pesta Buku akan berlaku rampasan buku oleh penguatkuasa. Tuan Yang di-Pertua, sekiranya kita lihat mutakhir ini, platform e-dagang dan media sosial mendapat permintaan yang tinggi terhadap naskah Al-Quran dalam kalangan umat Islam. Bagaimana dengan RUU pindaan ini? Kita dapatkah mengawal teks-teks Al-Quran yang dijual secara maya? Saya percaya semua ahli yang berhormat di dalam Dewan ini membaca Al-Quran melalui aplikasi Al-Quran dalam telefon bimbit. Juga melalui aplikasi di komputer dan gadget pribadi. Apakah bentuk pengawalan dan pemantauan oleh kementerian terhadap perkara ini? Adakah kementerian bekerjasama dengan Suruhan Komunikasi bagi memantau penjualan melalui platform e-dagang? Dan terakhir, adakah kementerian mampu untuk mengenakan tindakan dengan pindaan yang kita buat hari ini? Dan dengan ini saya menyokong sepenuhnya rang Undang-Undang Percetakan Teks Al-Quran 2023. Terima kasih. Terima kasih Datin. Yang berhormat Datin, saya sekarang menjemput Yang berhormat Profesor Datuk Seri Dr. Awang Serian.
Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ikut menyampaikan ucapan tahniah dan syabas pertama pada Tuan Dipertua sendiri dalam rangka waktu yang masih segar untuk saya menyampaikan ucapan tahniah atas pelantikan, dan tahniah pada kerajaan kerana mengangkat isu ini sebagai isu penting sejajar dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Ternyata bahawa dua orang pembicara yang terdahulu telah memberikan ucapan yang kira-kira sama seperti yang ingin sampaikan, maka ucapan berbahasa saya lebih merupakan peneguhan dan sedikit perincian tentang isu yang kira-kira sama. Pertama yang ingin saya timbulkan ialah soal versi. Mungkin sekali lalu disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, iaitu versi Resam Usmani sebagai versi yang standard atau baku yang diterima. Ini juga penting diberi perhatian kerana seperti kata Yang Berhormat sebelum ini, di pasaran terdapat juga mushaf Al-Quran yang tidak merupakan versi Usmani, tapi versi lain. Barangkali yang dulunya sewaktu saya belajar di peringkat kanak-kanak, ada yang dibawa dari India, Pakistan sebagainya, yang ternyata memang berbeza daripada Resam Usmani. Dan ini tentu menjejaskan soal keseragaman dan juga soal pendidikan Al-Quran itu sendiri, apabila terdapat versi yang lain daripada versi Usmani. Yang kedua, telah juga disentuh tadi soal bahawa dalam perkembangan zaman dengan teknologi canggih, mushaf Al-Quran tidak hanya terdapat dalam bentuk mushaf yang kita lihat dalam bentuk percetakan, tapi pada aplikasi. Kalau saya sendiri membaca Al-Quran pada Muslim Pro, maka ternyata versi itu jauh sekali daripada versi Resam Usmani, dan banyak aplikasi yang lain lagi. Dan ini tentulah akan menjejaskan keseragaman dan mungkin penguasaan qiraah golongan muda yang mau tidak mau banyak bergantung pada alat-alat teknologi canggih ini. Jadi ini saya kira harus tercakup dalam pindaan akta ini. Demikian juga yang ketiga ingin saya sentuh dalam soal ini ialah kegiatan-kegiatan setengah-setengah pihak yang suka mencetak petikan-petikan surah tertentu. Yang paling masyhur adalah surah Yasin. Tapi ada juga surah lain. Ini juga saya kira harus dikawal untuk dipastikan bahawa surah-surah yang dipetik dalam bentuk-bentuk mushaf kecil itu menepati yang asal, bukan merupakan suatu versi lain daripada naskah induk ataupun naskah yang baku, yang standard. Seterusnya, Tuan Yang Bertuah dan ahli Dewan Negara yang saya muliakan, disebut bahawa selain versi bahasa Arab tapi versi Braille, ini bagi saya satu pujian besar kerana kita harus melihat keperluan masyarakat yang berbagai-bagai, termasuk orang yang mempunyai masalah kurang keupayaan dari segi penglihatan. Tapi terkait dengan itu juga tentulah kita melihat adanya mushaf Al-Quran yang terjemahan. Jadi adakah pindah akta ini turut mencakup aspek terjemahan? Kerana kita dapati ada banyak versi Al-Quran, betul, Resam Usmani juga disai terjemahan, dan ini akan terkait dengan soal kualiti, soal mutu terjemahan yang juga harus dikawal dalam pindah akta ini pada hemat saya. Dan ini disebut dalam perkara 22 dalam huraian, artinya terjemahan perlu diambil kira. Selanjutnya, Tuan Yang Dipertua, seperti juga disinggung oleh Yang Berhormat sebelum ini, saya juga ingin menanyakan komposisi itu. Siapakah benar telah dijelaskan wakil-wakil negeri bagi yang negeri yang diketuai oleh Raja dan bagi yang tidak oleh Raja itu oleh Pertuan Agong. Tetapi soalnya bukan sekadar wakil negeri. Qualification dengan izin kata Yang Berhormat tadi, apakah ciri-ciri pemilihan wakil dalam lembaga itu? Kita tidak harus bergantung pada ahli qiraah. Kita harus melihat bahawa soal pengajian Al-Quran dan Sunnah di pengajian universiti itu menunjukkan keluasan ilmu yang perlu dimiliki oleh anggota-anggota lembaga ini. Bukan sekadar dari segi birokrasi mewakili negeri, tetapi harus ada ketetapan, penentuan ciri-ciri tertentu supaya yang duduk dalam lembaga itu dapat memberikan pengawasan yang tepat dalam segala
aspek yang boleh saya rumuskan harus bersifat merentas bidang pengajian Al-Quran. Dan terkait dengan itu tentulah juga soal pakar itu tadi. Kalau terjemahan diiktiraf sebagai satu versi bersama-sama dengan mushaf Al-Quran, maka harus dilibatkan orang yang mahir dalam soal terjemahan Arab dalam bahasa Melayu. Kerana ada pelbagai terjemahan yang juga canggung dan kadang-kadang menyalahi makna. Sampai sekarang masih lagi kita mohon berlindung dengan Allah, seolah Allah sebenarnya kita berlindung pada syaitan direjam. Itu tentang ta'awuz. Terjemahan itu puluhan tahun masih tak dapat dibetulkan walaupun telah ditegur berpuluh-puluh tahun. Jadi itu antara perkara yang ingin saya sentuh, Tuan Dipertua. Mudah-mudahan dapat diberi pandangan balas secara lebih konkret oleh Bapak Menteri. Terima kasih dan saya mohon menyokong pindaan undang-undang ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Profesor, dan sekarang saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta. Terima kasih Tan Sri Betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Awalan ucapan tahniah dan penghargaan atas pelantikan Tan Sri sebagai Yang Di-Pertua Dewan Negara. Mudah-mudahan kita akan mendapat bimbingan daripada kemahiran dan pengalaman Tan Sri. Saya turut ingin berbahas secara ringkas kerana seperti disebutkan oleh Dr. Awang Sarian tadi, perkaranya sama, ya. Dan kita pun telah diberi kronologi oleh Menteri tadi panjang, ya, daripada tahun 2016, 2018 pertukaran kerajaan. Isunya agak straightforward, Tan Sri, ya. Sepatutnya apa juga berlaku di sepanjang tempoh itu tidak menjejaskan proses untuk meluluskan rang undang-undang ini. Tapi begitulah, ya. Mungkin atas sebab ketelitian maka hari ini tahun 2023 baru kita di Dewan ini menjadi kelompok pembahas terakhir sebelum ditandatangani oleh Tuan Agong, ya. Jadi ialah masa yang lama, tapi atas perkara yang penting ini kita bersedia untuk menerimanya, ya. Kemudian satu perkara yang saya nak sentuh iaitu ada orang yang beragama Islam yang tidak dapat membaca Al-Quran dengan original wording dalam bahasa Arab, ya. Jadi ada kelompok yang meromanizekan sebutan Al-Quran tersebut, dieja, ya, ya, secara tulisan Rumi. Jadi kejahilan tidak patut menjadi alasan, ya, untuk kita tidak dapat membaca versi bahasa originalnya, bahasa Arab, ya. Tetapi atas kelemahan masing-masing ada. Jadi bagaimana kita nak memastikan, ya, ejaan-ejaan Rumi itu bertepatan atau adakah kaedah tertentu, ya, penggunaan bahasa bahasa Arab Romanized ke bahasa Melayu atau macam mana pun. Jadi bagaimana kita nak menentukan supaya ianya paling tepat, ya, walaupun tidak akan sama sekali menjadi tepat berbanding dengan bahasa Arab yang asalnya. Dan seterusnya dalam menunggu lebih 5 tahun untuk diluluskan ini, kita diberitahu tadi berlaku peningkatan penyelewengan, kesilapan-kesilapan, ya, kesalahan sehingga yang dirampas, yang didakwa semakin meningkat. Jadi artinya kita telah membiarkan sesuatu itu berlaku. Jadi sekarang ini bila kita sudah pindah ini, apakah jaminan bahawa penguatkuasa ahli-ahli lembaga itu kita, Prof, ya, kita tahu mereka alim bab ini, mereka tahu, tetapi mereka yang diberikan amanah untuk menguatkuasakan undang-undang ini, ya, akan turun ke lapangan. Apakah bekalan ilmu yang ada kepada mereka, ya, atau adakah mereka hanya akan turun untuk melaksanakan kuatkuasa undang-undang ini bergantung kepada laporan, ya, daripada ataupun daripada khalayak ramai, ya, yang mengesan, ya, bahawa seperti disebut oleh rakan kita senator tadi,
mushaf yang tidak ada apa tadi itu chop ke ataupun logo hologram tersebut, itu adalah maklumat yang kita dapat daripada orang luar, ya. Jadi adakah pihak penguat kuasa akan mengambil tindakan secara proaktif, membuat penelitian, turun ke lapangan untuk mengesan, ya, supaya tidak hanya menunggu aduan-aduan ataupun laporan daripada orang ramai. Jadi ini memerlukan juga suatu usaha di pihak kerajaan untuk memastikan pihak penguat kuasa ini, ya, kalaupun bukan daripada kalangan penguat kuasa Kementerian Dalam Negeri, mungkin ada diambil kumpulan-kumpulan yang mahir, yang pakar dalam bab ini untuk melaksanakan tanggungjawab ini supaya ianya lebih selamat, ya. Seterusnya, kita sebagai umat Islam, kita bergantung pada Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Hadis Rasulullah SAW dalam memimpin, dalam memandu kehidupan kita ini untuk dunia dan juga untuk akhirat kita. Apakah pandangan menteri ataupun kementerian dalam hal ilmu hadis ini, ya? Ya, Quran ini satu hal lah, ya. Ilmu hadis pula, ya, kerana yang menjadi pertelingkahan sesama kita umat Islam hari ini adalah pemahaman dan interpretasi hadis yang berbagai-bagai, ya, dan ada dakwaan bahawa interpretasi mereka lebih tepat, ya, lebih sahih berbanding dengan kesahihan pandangan-pandangan yang lain. Bagaimana kita nak memastikan, ya, kalau kita boleh selamatkan Al-Quran dengan ketepatannya sampai bila-bila dan dijamin oleh Allah SWT akan selamat hingga akhirat, bagaimana pula suatu lagi aspek amalan agama kita ini, iaitu melaksanakan panduan melalui hadis ini mendapat suatu cara garis panduan, ya, petunjuk yang lebih tepat. Bagaimana kedudukan itu ataupun mungkin ianya tentulah berbeza, ya, dengan kepentingan Al-Quran ini, tapi tidak juga kurang pentingnya dalam kita menyusun kehidupan sosial masyarakat kita ini melalui perkara ini, ya, Al-Quran ini. Kemudian seperti yang disebut oleh Dr. Awang Sarian tadi, dari segi translation, ya, ini saya rasa sangat perlukan kepakaran di pihak kita supaya bagi kita yang tidak mahir, ya, Arab is not our first language, tentunya kita sangat bergantung kepada translation, ya, dan juga penjelasan yang lebih tepat. Ya, ini saya rasa memerlukan lebih banyak kerja daripada pemantauan seperti yang telah disenaraikan di dalam rang undang-undang ini. Jadi Datuk Tan Sri, yang betul itu pandangan saya, dan saya mohon menyokong rang undang-undang. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Tuan Xavier Haji Muhammad Apandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tan Sri, Datuk Sri yang dipertua, dalam saya membahaskan rang undang-undang ini, yang sepatutnya menjadi rang undang-undang pertama bagi 2023, tapi ianya terkebelakang. Penggal kedua duduk lepas pada nombor 21. Sebelum ni insolvensi 21, dia jadi 22. Sepatutnya dia duduk nombor 1. Makna kepentingan sepatutnya dibahaskan pada mula-mula lagi pada penggal pertama sidang parlimen dan sidang Dewan Negara. Walau macam mananya, alhamdulillah ianya berjaya dibentangkan pada kali ini pada penggal kedua, sama ada di Dewan Negara ataupun di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana dapat sama-sama memberi pandangan tentang Akta Percetakan Teks Al-Quran ini, yang mana akta ini mula diperkenalkan pada 1986 lagi. Akta bernombor 326, dan sekarang kita melalui proses pindaan. Alhamdulillah, kita melihat pada akta ini pelbagai pembaikan telah dilakukan. Umpamanya di antaranya memperkukuhkan kuasa penguasaan pegawai awam yang diberi kuasa, yakni paling minimum inspektor. Yang kedua, menaikkan jumlah penalti bagi pesalah di bawah akta ini, umumnya daripada 1,000 kepada daripada 10,000 atau 5,000 sehingga kepada 50,000, dan hukuman penjara daripada setahun jadi 5 tahun. Jadi
faktor-faktor deterrent kepada mereka yang nak melakukan kesalahan ini. Yang ketiga, meliputi peluasan takrif dengan memasukkan braille, kerana orang buta pun nak kena baca Quran juga, kan? Jadi alhamdulillah kita bersyukur dan kita ucap terima kasih pada kerajaan kerana alhamdulillah walaupun ia lewat daripada jadual asal tapi berjaya dibentangkan pada kali ini. Sehubungan itu, Tan Sri Yang Di-Pertua, saya nak membaca satu firman Allah SWT dan surah Al-Baqarah ayat 1 ayat 2. Ayat semua kita baca belaka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim hanya Allah SWT yang tahu. Diturunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi mereka-mereka yang takut pada Allah. Maknanya Al-Quran ini, Tan Sri Yang Di-Pertua, keaslian dia bermula pada Sayyidina Uthman bin Affan, Khalifah Islam yang ketiga, 14 tahun selepas kewafatan Rasulullah SAW, mula dikumpulkan sahabat-sahabat untuk dikumpulkan, nak dijadikan bahan seolah-olah macam bahan cetakan lah pada kita. Dikumpulkan mushaf daripada segala simpanan-simpanan yang tertulis di tulang-tulang, di kulit-kulit dan sebagainya. Itulah pengumpulan mengikut sejarah yang pertama Al-Quran itu sendiri. Bahkan keaslian Al-Quran ini tidak boleh disangka dan sanksi. Kerana di dunia sekarang ini jutaan mereka yang memorize dengan mereka yang hafal Al-Quran. Jutaan, bukan ratusan, jutaan. Bahkan saya sendiri, anak saya 2 orang. Anak perempuan saya yang pertama doktor, anak perempuan saya kedua lawyer, dua-dua hafal Al-Quran. Dalam masa 2 tahun dia boleh hafal Al-Quran. Begitu juga anak yang berhormat Cikgu Hussein Ismail, 9 anak dia hafal Al-Quran daripada. Jadi insya-Allah keaslian Al-Quran kita tidak sanksi. Jadi alhamdulillah daripada faktor-faktor yang saya gariskan itu, keaslian Al-Quran ini dari sudut kalau ada unsur penipuan, ada unsur nak pindaan, dia takkan berlaku. Kerana kita boleh kumpul 20 orang, kalau memberikan benda yang sama, maka terjelas. Ada yang berbeza daripada itu, maka mereka ada tersesat daripada yang sebenarnya. Dan alhamdulillah dalam Al-Quran kita, dalam jaminan kerajaan, mushaf yang dibenarkan cetak mushaf Uthmani, selalu dengan nama Khalifah Uthman, Khalifah ketiga Islam. Cuma sekarang ni saya sedikit longgarlah pandangan saya, kedudukan saya. Selama mana bagi saya Al-Quran itu sekiranya masih di kelompok Ahlus Sunnah wal Jemaah, maka kita kena faham dalam negara kita ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, walaupun majoriti terbesar adalah Syafi'i. Tetapi Al-Quran dia tu ada sedikit beza seperti mana yang dibimbangi oleh sahabat saya, Profesor Datuk Dr. Wan Sariang. Cuma yang kita bimbang, yang sentiasa kita diingati dari setiap khutbah lah selalu di khusus negeri Selangor dan banyak negeri-negeri lain, di mana kita bimbang kalau datangnya mushaf Syiah yang banyak beza, yang tu kita bimbang. Dan mereka cukup cekap masuk mushaf atau cetakan mereka. Dan begitu juga sejauh mana kekuatan penyemak-penyemak ini yang disebarkan melalui gadget-gadget ni. Kerana kita sekarang ni sudut undang-undang ni dia menyatakan tentang bilangan ahli lembaga, ada diwujudkan lembaga silih ganti sebenarnya syarikat-syarikat korporat, bagus. Dan kita pun tidak bimbang kerana keanggotaan dia ini diketuai oleh yang di-Pertuan Agong di Peringkat Malaysia, Kebahaduli Al-Sultan Al-Sultan di peringkat negeri-negeri, dan yang mana negeri-negeri yang tidak memimpin sultan di bawah Kebahaduli yang di-Pertuan Agong. Anggota lembaga tu insya-Allah kita yakin percaya kepada pimpinan agama kita, sama ada yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Cuma sekarang masalahnya kekuatan reaksi kepada persemakan. Saya yakin dengan apa yang ada ni, lebih kepada dengan keanggotaan yang ada ni, lebih kepada laporan yang diterima baru dia bertindak. Kalau dengan keanggotaan yang ada tu, dia tak mampu. Jadi sekarang ni dia mesti laporan daripada orang tengok tak betul, buat laporan, maka dia pun arah polis yang berpangkat tidak kurang daripada inspektor. Saya dari sudut mana Tan Sri Yang Di-Pertua pun, Tan Sri Datuk Seri pun bekas polis. Lama, selain itu peguam. Saya rasa dengan keupayaan inspektor ni untuk mengetahui salah silap ni, minta maaf lah,
Dengan apa yang ada, realiti yang ada tak mampu. Dia mesti bawa bersama pakar-pakar agama, di mana daripada majlis-majlis agama. Dia kena ada bawa bersama baru dia boleh semak. Kalau tidak kena tipu ke geng-geng pencetak lah. Kita kena faham serangan pada Islam di dalam negara kita ni datang daripada pelbagai. Mereka cekap, mereka ada duit. Nak orang yang nak memesongkan ni mudah. Kita pun tengok dah. Jadi sebab tu saya saya ambil 1 minit Tan Sri. Jadi sekarang ni kita nak tengok boleh tak kerajaan memberi tempoh. Bila ada laporan, secepat mana reaksi untuk mengambil tindakan. Tindakan semakan dulu atau tindakan geledah dulu. Walaupun dia telah dinaikkan pegawai penguasaan kepada paling minimum inspektor. Itu kena ada jaminan daripada kerajaan. Jangan dibiarkan berlarutan sampai ke 3 tahun, 4 tahun. Jadi nampak kelemahan dari sudut kita kepada Al-Quran ini sebagai panduan kehidupan kita umat Islam. Dan mukjizat paling besar yang diturunkan kepada manusia ni berbeza dengan mukjizat Nabi Isa yang boleh menghidupkan orang mati. Ia dah Al-Quran mukjizat paling besar bagi manusia, bagi kita. Sebagai dia dustur perlembagaan. Jadi sebab tu kita nak tahu kerajaan lah. Pertama, setakat mana boleh dah kerajaan bagi satu apa dia panggil piagam. Daripada laporan diterima, how fast reaksi dapat dibuat. Yang lain-lain itu insya-Allah kerajaan dah fikir panjang, banyak dah penambahan pembaikan yang dibuat ni, insya-Allah kita yakin dan percaya. Dan saya rasa bersyukur kerana saya sempat dapat berdebat jugalah pada usia saya di Dewan Negara pun tak lama lagi dah. Jadi sempat saya bersyukur, tapi saya nak kerajaan jawab setakat mana reaksi, respon tindak balas selepas daripada laporan dihantar kepada pihak-pihak yang berwajib. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat. Saya sekarang menyebut Yang Berhormat Tuan Haji Hussein Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua Dewan Negara, sahabat-sahabat ahli Dewan Negara yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Qala Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Hari ini kita bincang sebahagian daripada maksud untuk mengawal, menjaga dan memelihara Al-Quran. Tan Sri Yang Dipertua, saya lihat ada 2 perkara. Yang pertamanya, orang yang mencetak dan menerbit Al-Quran. Saya bercakap ni dalam sekitar seksyen 7A, 7B. Orang yang menerbitkan Quran, mencetak Quran, ada 2 niat. Satu niat memang menyebarkan Quran. Yang ini kalau ada kekurangan, ada kesilapan, ada perkara yang kurang padanya, harus difikir bagaimana harusnya kita memperbaiki, mengolah sehingga tugasan yang bukan sekadar tugas kerajaan tetapi tugasan seluruh umat ini disatukan bagi pengeluaran sebanyak mungkin kitab suci Allah. Yang keduanya, memang satu kelompok yang memang keluar Quran untuk menyelewengkan Quran. Sebab mereka yakin apa yang disebut permulaan surah seperti yang disebut oleh Haji Afandi. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Bagi orang Islam, ini kunci dia. Kitab ini Al-Quran, la raiba fi, tak ada keraguan baginya. Hudalil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lari daripada maksud ataupun tulisan yang benar, maka akan berubah. Berubah makna, berubah sikap orang tu sendiri. Saya ingin juga Timbalan Menteri tak ada. Saya ingin nak tanya, tadi dalam maksud yang disebut oleh Timbalan Menteri, saya nampak gambaran bahawa hampir sebahagian besar yang terlibat dalam maksud akta ini ialah berhubung dengan Quran daripada luar negara. Berapa peratus sebenarnya Quran di Malaysia ni yang diproducekan, yang diterbitkan oleh pencetak ataupun penerbit Quran di luar negara? Berapa peratus yang dikeluarkan di dalam negara? Saya yakin kalau yang berlaku yang membabitkan percetakan Quran dalam negara, ia agak mudah sebab
dia ada lesen, ada apa semua sekali, dipanggil untuk diselaraskan supaya segala kekurangan dan kesilapan itu dapat diperbetulkan, diperkayakan, diperkasakan supaya tugasan ini dapat disempurnakan. Cuma isu sekarang ni untuk Al-Quran di luar negara. Saya nak highlightkan satu perkara yang Tan Sri Yang Dipertua. Kenapa Quran di luar negara ni diimport masuk? Saya agak banyak terlibat juga dalam program menghantarkan Quran di luar negara. Quran di luar negara kos dia sekitar $3, $2.5 ke $3. Quran tempat kita ni ada sampai beratus ringgit. Kita pentingkan kualitinya, tapi mereka di luar mementingkan dari sudut sebarannya. Hal ini, apakah mungkin kita di peringkat kerajaan boleh membantu mengolah suasana ini supaya bila harga Quran dalam negara ini pun boleh murah, tak perlu lagi diimport daripada luar negara. Tapi itu perniagaan mungkin. Jadi saya harap perkara ini juga harus diambil perhatian oleh pihak yang berwajib. Saya ingin juga menyebutkan tentang satu dua perkara yang lain, iaitu berhubung dengan tadi tentang LPPPQ, Lembaga Pengawalan dan Pelesinan Percetakan Al-Quran. Soalnya sekarang ni tadi betul kita kata ada hologramnya, ada chopnya. Jadi saya fikir yang ini kalau boleh pihak kementerian perkasakan betul-betul supaya apabila Quran yang berada di dalam negara dan yang nak bawa masuk dalam negara ini, bagaimana olahan itu boleh dibuat supaya semua itu dicop, tapi seperti yang disebut oleh Wabi Haji Pendi tadilah, tidak mudah sebab ruangnya, kawasannya luas. Yang ketiganya, saya ingin mencadangkan untuk kalau boleh dalam negara, apakah ada satu majlis khusus untuk para penerbit dan pencetak supaya usaha penyelarasan, pengeluaran, penulinan cetakan Al-Quran ini dapat dibuat dengan cara yang lebih rapi, insya-Allah. Saya sebutkan perkara ini sebab dia dua hal. Kalau dicetak tak betul, hukumnya satu lagi dosa. Orang yang baca pun turut sama terbabit walaupun bukan dengan niat dia. Kemudian yang lain juga saya juga ingin sebut tentang satu kes dulu pernah berlaku rampasan, tak silap saya. Al-Quran cetakan Rumi, kalau tak silap daripada Indonesia. Dan ini pun perlu dirumikan, Tan Sri. Maknanya saya fikir tak silap saya, bukan tak silap saya ingat saya pernah baca dulu bahawa Majlis Fatwa Negara sudah pun meletakkan hukum haram bagi mencetak Quran yang dirumikan. Tak timbul yang sebut tadi Quran masah ni lain, Quran masah ni berbeza. Ini saya fikir dah ulama sebut Quran di mana-mana pun tak ada perbezaan. Cuma cara penulisan. Kalau kita di sini dikatakan Quran Osmani. Mungkin Datuk Seri Dr. Mujahid boleh perbetulkan saya kalau saya silap. Tetapi kalau di Afrika cetakannya Qurannya dia panggil wash. Sebutan tu makhraj tak tepat. Wash. Jadi kalau kita pergi sana kita baca dengan upaya kita di sini, kita baca kadang susah nak baca, Tan Sri. Seperti dia juga datang sini tapi kita tengok dalam masa kita buat pertandingan Al-Quran, peringkat antarabangsa, semua ni dalam pertandingan bacaannya sama. Cuma cara penulisan yang dikatakan berbeza, bukan Quran tu berbeza. Saya ingin juga memberi penegasan perkara ni sebab nanti takut ada salah faham bahawa rupanya Quran ni berbeza-beza di antara di Malaysia maupun di negeri lain. Nak tengok beza, tengok dalam Musabaqah Al-Quran. Itu semua diiktiraf. Kemudiannya ialah tentang tadi kita ada e-dagang, jualan Al-Quran, ada lagi Quran yang disebar terus dalam internet. Jadi yang ini pihak kementerian, apa usaha kementerian untuk memastikan bahawa Quran yang direct tersebar di bumi yang tanpa sempadan ini, dunia tanpa sempadan ini boleh dikawal tentang keabsahan dan ketulinannya. Saya harap perkara ini juga pihak kementerian akan dapat memberikan satu perhatian yang khusus sebab populariti penyebaran Quran, dan jangan dianggap ini sebagai satu yang negatif, sangat positif, kan?
Saya satu pengalaman di Sabah, Tan Sri, bila saya berjumpa dengan seorang saya sampai di rumah dia, datanglah, dia tanya dah, nak pergi mana, nak buat apa? Saya kata mari ziarah. Kena dakwah ke? Apa yang menjadi kemarahan? Dia kata dia selama ni dia belum Islam, dia ni pagan, dia belum Islam. Tapi dia kata saya selama ni nak tengok Quran yang betul, tapi tak diberi. Sebab alasannya saya ni najis. Ini sebab dia belum Islam, dia tak boleh. Bukan dia alasan. Saya ni belum Islam, jadi saya tak boleh pegang Quran. Maksudnya saya ni najis ke? Allah pilu, tuan-tuan. Tapi akhirnya hari itu saya bawa Quran setengah terjemahan. Hari itu dia baca separuh Quran dengan terjemahan. Petang besok dia telefon, boleh tak saya masuk Islam? Ini pun satu bab. Susahnya nak dapat Al-Quran sebab tadi kefahaman yang tak berapa tepat tadi. Walhal kalau dengan sebaran Quran melalui telefon, ramai orang boleh baca Quran, walaupun mungkin tugas untuk memperbetulkan salah faham ini juga harus diberi suatu perhatian. Dan saya rasa itu saja yang saya nak highlight dengan tempoh waktu yang sangat singkat, Abidah. Tan Sri, cuma saya juga sama-sama ingin menyatakan sokongan yang sungguh-sungguh terhadap usaha ini, dan saya harap insya-Allah usaha untuk meluluskan RUU ini yang tertangguh disebabkan oleh PRU lepas di bulan 11 hari ini kita dapat sempurnakan bersama insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Yang Berhormat pembahas yang akhir, Yang Berhormat Datuk Sri Mujahid Yusof. Sila. 7 minit Yang Berhormat, masa tu nampak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan dengan firman Allah, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Ali Imran ayat yang ke-15. Wahai ahlul kitab, telah sampai kepada kamu rasul kami yang menjelaskan kepada kamu banyak sekali daripada apa yang telah kamu sembunyikan daripada Alkitab, dan dia telah mengampunkan dosa kamu dan telah sampai kepada kamu dari sisi Allah cahaya dan kitab yang jelas. Ali Imran. Saya mulakan ini sebagai peringatan kepada kita bahawa di sebalik kita membincangkan ikhtiar kita untuk memelihara Al-Quran itu, kita juga harus pelajari pengalaman daripada mereka yang sebelum dari kita yang ada kitab, khususnya ahlul kitab. Ada 2 sebab kenapa berlakunya fakta yang boleh menyebabkan Al-Quran ataupun kitab lain itu boleh diselewengkan. Pertama ialah faktor luaran yang mana pihak-pihak yang berkepentingan dan dari kalangan pendeta dan rahban serta agamawan menyalahgunakan fahaman agama itu sendiri. Adapun faktor dalaman yang pada masa kita sedang berbincang ini, iaitu faktor mereka mengubah, mereka memadamkan, mereka mengurangkan, mereka menambah teks-teks suci daripada kitab-kitab mereka. Maka berlakulah apa yang disebut sebagai tahrif, penyelewengan ataupun inhiraf daripada perkara yang sepatutnya asal ia diturunkan. Oleh kerana itu, sokongan saya kepada akta ini berpandukan kepada ia mencapai maksud, maqasid syariah, tujuan syariat diturunkan, iaitu salah satu dari 5-nya ialah hifzuddin, ya, memelihara agama. Maka salah satu simbol yang mana agama itu tertegak ialah Al-Quran itu sendiri. Maka saya tidak fikir di kalangan kita yang mahu menolak apa-apa yang terkandung dalam akta ini, kerana secara khusus ia telah memberikan ruang kepada kita melaksanakan tujuan hifzuddin ataupun memelihara agama. Seterusnya yang menjadi persoalan dalam perbincangan kita ini adalah bagaimana yang kita hadapi sekarang bukan sangat teks yang tercetak itu, walaupun mungkin ada berlaku penyelewengan,
Tapi yang kita lebih khawatir dan bimbang ialah sesuatu yang kita tidak dapat kawal. Apa yang kita tidak dapat kawal? Iaitu daripada aplikasi. Ya, aplikasi yang kita tengok hari ini bercambah, berlonggok di dalam kita kata gadget kita, device kita dan sebagainya. Persoalan saya hari ini ialah apakah lembaga ini LPPPQ punya kuasa regulatory terhadap platform ini. Yang kita bicara sekarang adalah teks dalam konteks percetakan. Tapi apa dia regulatory body yang boleh memantau lambakan Al-Quran yang terkait dengannya terjemahan, yang terkait dengannya mungkin penafsiran yang datang dalam bentuk aplikasi yang mana di situ kemungkinan sukar untuk kita nak pantau. So apakah regulatory body yang boleh melihat ini sebagai platform baru yang tadi disebut kerana perkembangan semasa? Inilah perkembangan semasa. Yang kedua yang membimbangkan saya, Tuan Speaker, adalah hari ini apa yang kita kata artificial intelligence, AI. Kita ada hari ini ChatGPT. Saya pun hampir sudah ketagih dengannya. Jadi dalam ChatGPT ini anda boleh saja type Al-Quran dan terjemahan ayat sekian-sekian, maka dia akan keluar. Sejauh mana kesahihan ayat-ayat yang dikeluarkan dalam ChatGPT ini? Ya. Saya sekali pernah test ChatGPT ini, Tuan Speaker. Saya tanya Dr. Mujahid Yusof, dia keluar habis itu, Dr. Mujahid Yusof. Mana dia dapat belum tahu. Maknanya data raya yang ada hari ini memungkinkan ChatGPT menghimpun dalam masa yang terdekat. Tapi soalnya kalau terjemahan dalam Al-Qurannya bagaimana? Begitu juga sekarang ni apa yang dinamakan sebagai BART ataupun Google Chatbot. Google Chatbot juga sekarang ini menggunakan artificial intelligence yang mana kalau kita type apa-apa sahaja yang berkenaan dengan tafsir Al-Quran atau sebagainya, maka akan keluar semua maklumat itu dari data raya yang berlambakan. Apakah kawalannya? Apakah kawalan kita terhadap perkara tersebut? Yang bagi saya tak katalah kita out of control, tapi sukar untuk kita kawal. Maka lembaga ini juga harus mengikuti perkembangan semasa, di mana kepakaran itu tidak hanya terbatas kepada mereka yang pakar di bidang bahasa Arab, tapi juga mereka yang pakar di bidang platform AI, supaya mereka dapat sekurangnya mentasihkan maklumat yang tidak betul yang keluar daripada data raya yang dihimpunkan. Adapun tadi disebut tentang Rasam Uthmani, dan terus tadi sedang bacaan Warash. Bacaan Warash itu dibaca di sebelah Afrika Timur, ya, Afrika Utara. Contoh kalau anda mendengar wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ingat imam-imam Kelantan. Wah, hal itu adalah dia bukan tulisan sebenarnya, tapi dia adalah qiraatus sab'ah. Dia ada Imam Hafs. Yang banyak kita baca ini adalah Imam Hafs. Jadi di situ lebih kepada persoalan pembacaan dari sudut ya itu, alif itu dibaca dengan imla ataupun dengan ya, macam jadi wadduha jadi wadduha. Tapi penulisannya itu tetap kepada huruf yang dibaca di dalam bahasa Arab. Apapun perkara itu, kalau ada mushaf yang sedemikian yang menunjukkan tanda-tanda tertentu kepada wadduha walaili idza saja, ada lagi beberapa perkara yang dari segi makhraj katanya itu, dari segi imla'i pembacaannya. Contoh kalau kita kata toha, dia tulis to alif ha. Kalau biasa toha saja. Saya perkara ini saya kira ulama sudah pun berbincang perkara ini, saya rasa tidak ada isu. Saya mohon menyokong akta ini, Tuan Speaker. Terima kasih. 7 orang pembahas telah membuat bahasan dan saya ucapkan terima kasih dan tahniah. Saya dapati bahawa ucapan-ucapan sangat baik dan bermutu. Terima kasih. Saya pun rasa bangga sebagian jadi Dewan ini mendengar ucapan-ucapan yang baik sekali. Saya ingin menjemput Yang Menteri untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Muhammad, kalau dapat dalam masa 20 minit. Saya cuba. Tetapi kalau dia panjang,
saya hendak Yang Berhormat menyinaraikan soalan-soalan yang cukup relevan dalam soalan ini dijawab secara bertulis kepada yang tidak dapat dijawab secara lisan. Tapi minta 20 minit Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih kepada 7 orang ahli Yang Berhormat yang membahaskan rang undang-undang pencetakan teks Al-Quran pindaan 2023. Walaupun 7 orang, tapi banyak soalan dibangkitkan, lebih banyak daripada Dewan Rakyat. Merujuk kepada pertanyaan daripada ahli Yang Berhormat Dr. Wan Martini bin Yusof. Martina, minta maaf saya. Bagaimana Akta 1986 ini dapat mengawal teks Al-Quran digital? Saya nak sebut bahawa memang benar mengikut semakan daripada kementerian terdapat banyak aplikasi Al-Quran digital yang tersedia dalam Google Play Store dan juga yang lain. Dan semakan kita mendapati sebahagian daripada aplikasi Al-Quran digital ini menggunakan kaedah penulisan resam Usmani yang digunakan pakai di Malaysia dan sebahagian yang lain menggunakan resam yang lain. Oleh demikian, aplikasi Al-Quran digital ini kita memberi alternatif kepada masyarakat, iaitu Smart Quran. Ini aplikasi yang dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Negeri, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Maknanya kita sediakan alternatif untuk membolehkan rakyat menggunakan yang resmi yang disediakan oleh kerajaan. Aplikasi Smart Quran adalah satu-satunya aplikasi yang telah melalui semakan Ahli Lajnah Tasfih Al-Quran Kementerian Negeri dan seterusnya diperakul oleh Lembaga Pengawalan Pelaksanaan Cetakan Al-Quran LPPQ. Selain daripada itu, aplikasi tersebut menggunakan terjemahan daripada tafsir pimpinan Ar-Rahman. Manakala bacaan kari diambil dengan kebenaran bertulis daripada Mujamma Malik Fad daripada Arab Saudi. Itu kita sediakan alternatif kepada rakyat. Yang Berhormat juga menyebut dari segi apakah pihak berkuasa, bagaimana pihak berkuasa KDN memastikan penguasaan negara dapat jalankan dengan komprehensif, termasuk kerjasama dengan negeri. Memang benar, pihak berkuasa Kementerian Negeri sentiasa menjalankan kerjasama dengan penguasa Haiwal Agama Islam di negeri. Yang Berhormat juga bangkitkan tadi berkaitan dengan Al-Quran Braille. Walaupun sebenarnya tidak ada lagi kesalahan-kesalahan kesan berkaitan penggunaan tulisan Braille Al-Quran di negara ini, namun demikian Kementerian Negeri memulakan inisiatif untuk menjaga Al-Quran Braille bagi pastikan Al-Quran Braille mengikut penulisan resam Usmani. Dan KDN juga membentuk Lajnah Tasfih Al-Quran Braille di bawah lembaga. Lajnah Tasfih Al-Quran Braille ini meneliti keseluruhan kandungan Al-Quran Braille supaya menepati Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT. Yang Umat juga sebut kes yang terlalu lama, ambil masa yang lama untuk diselesaikan. Sebenarnya kita, setiap laporan yang diterima oleh kementerian, kita memerlukan penelitian yang terperinci setiap kes-kes yang dikemukakan. Sebab itu kita memerlukan masa dan KDN memerlukan kuasa siasatan yang diperlukan bagi memastikan kes-kes berjalan dengan efisien. Oleh sebab itulah kita buat pindaan dalam akta ini bagi memastikan kes-kes diurus dengan berkesan dan ada kuasa-kuasa tertentu yang tidak ada sebelum ini kita masukkan. Yang Hormat Datin Ros Suryati binti Alang, dari segi kriteria bagi kelayakan anggota lembaga yang dilantik dalam tempoh 3 tahun, ini saya nak sebut bahawa kriteria ahli lembaga adalah terletak di bawah budi bicara Tuan Kesultan Negeri dan Yang di-Pertuan Agong. Maknanya kuasa terletak di bawah kuasa Sultan Negeri dan juga Yang di-Pertuan Agong. Yang Umat juga sebut berkaitan dengan selain itu saya mungkin boleh sebut tentang berkaitan dengan lain kuasa. Kita juga buat pelantikan anggota silih ganti di bawah budi bicara Sultan Negeri dan Yang di-Pertuan Agong
dan anggota silih ganti adalah dia berperanan untuk mengganti ahli lembaga sekiranya tidak hadir disebabkan keuzuran atau kesihatan ataupun bertembung dengan acara-acara lain. Itu untuk mengelakkan supaya fungsi lembaga ini dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Dari segi perkembangan kelulusan yang telah diberikan sejak 2017 sehingga kini, setakat ini sebanyak 916 perakuan proof akhir telah dikeluarkan oleh LPPQ di data ini sehingga Mei 2023. Yang Muhammad juga sebut dan ingin nyatakan dari segi apakah kewajaran atau signifikan cadangan peningkatan denda dan juga tempoh hukuman ini. Sebenarnya peningkatan jumlah denda dan tempoh hukuman ini adalah bagi memastikan kesucian Al-Quran dapat dipelihara sebaik mungkin, dan tentunya kita mahu supaya beri pengajaran kepada seorang yang melakukan kesalahan di bawah akta ini. Tan Sri Ketua, dari masa ke semasa pihak kementerian sentiasa membuat pemantauan dan kita lakukan pemantauan di semua permis-permis pintu masuk seluruh negara, sama ada yang bersangkut dengan aduan diterima ataupun yang kita syaki, dan tentunya kita membuat semakan dari semasa ke semasa. Yang Hormat juga mencadangkan hukuman denda bagi kesalahan di bawah Seksyen 5 APTQ dinaikkan kepada RM70,000 dan penjara 7 tahun. Sebenarnya melalui pindaan ini, hukuman penjara telah dinaikkan daripada 3 tahun kepada 5 tahun. Kita dah naikkan. Dan denda juga dinaikkan kepada RM50,000. Ini adalah denda yang tertinggi dan kita telah buat kajian dan memadai buat masa ini. Dan pihak KDN akan mengkaji keperluan untuk menaikkan jumlah hukuman pada masa-masa yang akan datang. Maknanya kita tak statistik, kajian-kajian kita buat dari masa ke masa. Seterusnya, daripada yang berhormat Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian tadi, berkaitan dengan Resam Osmani, LPPQ telah menetapkan hanya Resam Osmani sahaja dibenarkan untuk cetakan Al-Quran di Malaysia. Ini telah kita buat ketetapan. Yang Hormat juga menyebut apa kawalan terjemahan dalam tulisan tafsiran Al-Quran. Di bawah akta ini, Yang Hormat, KDN mengawal percetakan dan penerbitan teks Al-Quran saja. Untuk terjemahan, Kementerian Negeri merujuk tafsir pimpinan Ar-Rahman, itu terbitan JAKIM. Ini memang ada rujukan kita buat. Yang Berhormat Dr. Atta tadi juga bangkitkan berkaitan dengan tulisan Rumi Al-Quran, adakah kebenaran untuk digunakan di negara ini. Untuk maklumat Dewan, berdasarkan peruntukan Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986, APTQ 1986, Kementerian Negeri berperanan mengawal, memastikan bahan dan teks Al-Quran yang diterbit, dicetak, diimport dan diedarkan di dalam negara tidak mengandungi kesilapan yang boleh menjejaskan Al-Quran serta memastikan kesahihan dan mencegah penyelewengan bahan dan teks Al-Quran. Kementerian Negeri dari masa ke semasa telah menjalankan pemeriksaan dan penguasaan bagi mengawal selia aktiviti percetakan dan pengedaran bahan dan teks Al-Quran tersebut. Bagi Al-Quran berbentuk tulisan Rumi atau tulisan lain selain daripada bahasa Arab, IPTQ 1986 tidak membenarkannya kerana Al-Quran mestilah menggunakan teks asal, iaitu Al-Quran dalam bahasa Arab sahaja di negara ini. Mana kita tak benarkan. KDN turut merujuk kepada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam kali ke-24 yang bersidang pada 5 dan 6 Jun 1989 yang telah memutuskan bahawa adalah haram ditulis atau digunakan mana-mana bahagian daripada Al-Quran dengan tulisan yang bukan huruf Arab atau bukan sistem tulisan Al-Quran. Ini bagi memastikan teks Al-Quran dibaca dengan tepat dan tidak mengandungi kesalahan. Ini jelas Yang Berhormat. Namun demikian, KDN berterusan menjalankan aktiviti berbentuk kempen untuk meningkatkan kesedaran seluruh rakyat beragama Islam untuk menggunakan pakai Al-Quran yang diluluskan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Dari segi pengawalan hadis di Malaysia, Yang Hormat, KDN telah menubuhkan jawatankuasa penyemakan dan penilaian hadis atau lajnah tahqiq hadis KDN bagi mengawal sebarang salah faham atau penyelewengan hadis di Malaysia. KDN juga telah menerbitkan satu garis panduan penulisan hadis dan juga garis panduan penyemakan status hadis. Ini dua penerbitan yang boleh dirujuk oleh bagi pihak dalam negara ini. Dari segi jaminan penguatkuasaan IPTQ, Yang Hormat tanya adakah ini akan ditingkatkan secara proaktif tanpa menunggu aduan. Saya dah sebut tadi. Dan penguatkuasaan KDN sentiasa memastikan penguatkuasaan secara proaktif dengan melibatkan peningkatan kita dengan latihan dan juga mengadakan program-program tabik urus dengan pihak PDRM dan agensi-agensi lain. Ada juga penguatkuasaan kita buat secara bersepadu dengan agensi-agensi lain. Khususnya daripada soalan Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Apandi tadi, Yang Hormat bertanya apakah jaminan kerajaan bertindak secara proaktif dalam penguasaan. Ini pun lebih kurang soalan tadi. Cuma saya nak sebut bahawa ada Seksyen 14A dimasukkan di bawah rang Undang-Undang IPTQ 1986. Ini untuk memberi kuasa penyiasatan kepada pegawai awam yang diberi kuasa secara bertulis oleh Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Jaminan tindakan penguasaan bersama antara KDN, MAIN dan PDRM dapat ditingkatkan. Mana kuasa kita berikan mengikut akta ini. Yang sebelum ini tidak ada. Yang Berhormat juga bertanya bagaimanakah mekanisme kerajaan dalam menghalang penerbitan dan penyebaran teks Al-Quran yang palsu yang mengandungi unsur-unsur sesat. Kerajaan khususnya Kementerian Negeri mempunyai mekanisme khas bagi mengekang penerbitan dan penyebaran teks Al-Quran palsu dan sesat ini. Kementerian telah menetapkan bahawa syarikat yang dibenarkan mendapat lesen pencetakan Al-Quran mesti memenuhi garis panduan permohonan lesen pencetakan teks Al-Quran LMCQ dan syarat-syarat yang ditetapkan di bawah IPTQ 1986 sebagaimana yang ditetapkan oleh LPPQ. Garis panduan menyatakan bahawa setiap syarikat penerbitan dan pencetakan teks Al-Quran mesti mempunyai 2 orang panel perunding Al-Quran yang mempunyai lulusan tafsir Al-Quran. Ini syarat bagi mengelakkan kesalahan semasa penerbitan Al-Quran. Bagi prosedur mekanisme pula, syarikat yang berkaitan atau orang awam hendaklah hantar proof akhir Al-Quran kepada Kementerian Negeri. Proof akhir Al-Quran akan disemak oleh jawatankuasa penyemakan dan penilaian teks Al-Quran, Lajnah Tasykh Al-Quran tadi. Keputusan lajnah ini akan dibawa kepada Lembaga Pengawalan dan Pelesinan Pencetakan Al-Quran LPPQ untuk diperakukan. Al-Quran tersebut diberi nombor perakuan KDN dan mesti mempunyai hologram KDN. Bagi Al-Quran yang diimport daripada luar negara pula, ia mesti mempunyai surat kelulusan import daripada Kementerian Dalam Negeri. Jadi, kita di Kementerian Negeri menggalakkan untuk meningkatkan kesedaran bahawa Al-Quran yang dibeli mesti ada perakuan daripada Kementerian Dalam Negeri. Ini kita nak galak dan kita hebahkan kepada rakyat supaya memilih dan membeli Al-Quran yang punya ada logo daripada Kementerian Dalam Negeri. Akhir sekali, Tan Sri Ketua, ini daripada Jawab Senator Tuan Haji Hussein Ismail tadi, yang bertanya sebagai besar maksud Al-Quran daripada luar negara dan berapa peratus Al-Quran yang dicetak dalam negara. Saya sebutkan tadi, setakat ini sebanyak 816 perakuan akhir Al-Quran telah diberikan oleh LPPQ. Manakala syarikat yang ingin mencetak di luar negara, mestilah tadi sebut tadi mohon kepada KDN untuk disemak oleh Lajnah Tasykh Al-Quran Kementerian Dalam Negeri dan diperaku oleh LPPQ. Al-Quran yang diperakukan ini mesti mempunyai apa yang saya sebut tadi ialah perakuan dari segi nombor dan juga hologram KDN. Mana-mana Al-Quran tidak ada perakuan daripada KDN, ini menyalahi peraturan-peraturan yang sedia ada. Tan Sri Ketua,
akhir sekali daripada Yang Berhormat Datuk Dr. Mujahid Yusof yang menyebut dan bertanya apakah aplikasi Al-Quran digital yang diperaku oleh klien dalam Google Play Store dan Apple Store ni dan semua aplikasi lain. Saya dah jawab tadi Yang Berhormat. Cuma saya nak sebut bahawa kita memang menyediakan Smart Quran ni sebagai alternatif kepada rakyat dan kita harap rakyat sedar dan menggunakan Smart Al-Quran ini sebagai aplikasi yang telah melalui penyemakan oleh pihak-pihak dan mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh kementerian. Yang Umat juga tanya apakah jenis kaedah penulisan Al-Quran yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ilmu resam ialah suatu ilmu yang membincangkan cara menulis lafaz-lafaz atau sebutan untuk memelihara penyebutan huruf-huruf dari segi lafaz, huruf-huruf asal dan ilmu yang membahaskan kaedah menambah, mengurang, menyambung, memisah dan mengganti huruf. Yang Umat lebih arif dalam perkara ini. Dan penulisan rams Al-Quran ini adalah satu sunnah Rasulullah SAW yang diikuti secara ijma' sepakat oleh seluruh ulama' mutahhidin kerana tulisan ini adalah tulisan atau suatu ketetapan daripada Rasulullah SAW yang tidak boleh menyalahi. Dan kaedah penulisan ini digunakan oleh Kementerian Negeri adalah resam Usmani dan berpandukan cetakan Mujamah Malik Fad Arab Saudi seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi Tan Sri Ketua, saya rasa saya telah menjawab semua soalan-soalan yang dibangkitkan. Kalau ada tak terjawab, saya boleh bagi bertulis, tapi saya rasa saya dah jawab keseluruhan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih Tan Sri. Dah hampir 20 tahun pindahan ini dilakukan melalui proses yang begitu panjang. Dan terima kasih bagi pihak Kementerian Negeri kerana insyaAllah dapat diluluskan. Dan bagi pihak Kementerian Negeri juga saya mengucapkan tahniah kepada Tan Sri dan juga dilantik sebagai Ketua Dewan Negara dan juga Yang Berhormat serta Nur Jazlan sebagai Timbalan Ketua Dewan Negara. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli Yang Berhormat yang bersetuju kata setuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986. Majlis dalam jawatankuasa. Fasal-fasal 1 hingga 22. Fasal 1 hingga 22. Tan Sri, ada sedikit saja. Sila. Komen. Dalam explanatory statement versi bahasa Inggeris, Tan Sri, the bill seeks to amend the Printing of Quranic Text Act 1986, Act 326 in the bracket, is to strengthen. Saya rasa is to should not be there. Sebab kita bercakap tentang Al-Quran, ayat, translation. Itu saja. Ya, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, sila jawab. Kalau Tan Sri, kita ambil apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi untuk tindakan daripada kementerian. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai maklumat tambahan Yang Berhormat bahawa undang-undang yang dilulus selepas 1970 teks sahih adalah bahasa Melayu. Dengan sendirinya maka kalau ada kesilapan sedikit dalam bahasa Inggeris
dia boleh diketepikan sekarang. Tetapi yang teks bahasa Melayu itu mesti dianggap tepat, mesti tepat, dan kalau perlu menteri perlu mengambil tindakan untuk memindanya. Kena sahih ialah bahasa Melayu. Terima kasih. Tak ada lain lagi. Musim cadang itu orang Menteri, sila. Ya, Berhormat Tan Sri Pengerusi, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalah ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Alhamdulillah semua suara bersetuju. Majlis persidang semula sebagai majlis mesyuarat. Menteri. Yang Berhormat Menteri. Kalau tak ada tag bagi. Tolong bagi tag kalau ada. Tan Sri Ketua, saya mohon maklumkan bahawa rang undang-undang menambah suatu akta untuk meminda akta pencetakan teks Al-Quran 1986 telah ditimbangkan dalam jawatankuasa dan telah disetujukan tanpa pindaan. Saya mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali ketiga dan diluluskan sekarang. Ada siapa yang menyokong? Terima kasih, Ketua. Saya mohon menyokong. Terima kasih. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Semua suara yang bersetuju rang undang-undang ini dibaca kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda akta pencetakan teks Al-Quran 1986. Terima kasih. Tahniah Menteri dan Yang Berhormat sekalian. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 20 Jun 2023.